Kanser merupakan salah satu penyakit kronik yang kerap berlaku dan boleh menyerang sesiapa sahaja tanpa mengira umur, jantina dan bangsa. Menurut penerbitan Malaysian Study on Cancer Survival MyScan pada tahun 2018, penyakit kanser merupakan penyebab kematian yang kedua tertinggi di dunia yang menyumbang kepada 8.8 juta kematian di hospital kerajaan dan juga di hospital swasta. Antara komplikasi daripada rawatan kemoterapi adalah masalah kesuburan, di mana ia boleh berlaku ketika rawatan sinaran dengan penggunaan sinar bertenaga tinggi untuk membunuh sel-sel kanser yang boleh menyebabkan kerosakan kepada ovari. Selain masalah kesuburan, kanser juga turut memberi kesan emosi kepada pesakit, terutamanya golongan wanita muda. Jika dahulu pesakit kanser wanita mungkin merasakan bahawa tiada peluang untuk mereka memiliki cahaya mata. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi terkini memungkinkan pesakit kanser untuk meneruskan kehidupan dan mempunyai zuriat sendiri. Baik, itu antara laporan ringkas yang sempat kami bawakan kepada anda penonton wanita hari ini berkenaan dengan topik yang bakal kita bawakan iaitu kesuburan dan pesakit kanser. Masihkah ada sinar? Dan kita juga sedia maklum bahawa ini juga menjadi ketakutan dalam kalangan wanita. Apatah lagi bagi mereka yang nak melalui fasa berkeluarga, nak menjadi seorang ibu. Mungkin inilah yang dikhawatiri ataupun yang ditakutkan oleh wanita-wanita yang juga pesakit kanser. Kabarnya ada kaedah ataupun prosedur terbaru yang dinamakan sebagai pembekuan tisu ovary. Sejauh mana ia membantu golongan wanita ini? Dan hari ini kami nak memberikan anda penonton-penonton wanita hari ini sedikit pencerahan dalam topik kita, dan tanpa melengahkan masa kita nak memperkenalkan tetamu kita di studio. Kita bersama dengan di hujung situ Dr. Muhammad Faizal Ahmad selaku pakar reproduktif dan onco-fertility. Selamat datang doktor. Katanya dah biasa ya di wanita hari ini. Okey, dan di sebelahnya pula kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Abdul Kadir Abdul Karim, Ketua Pusat Reproduktif Termaju HCTM UKM Ceras. Selamat datang Prof. Terima kasih. Okey, Prof sihat ya? Sihat. Okey, dan di sebelahnya Rina. Dan juga bersama kita adik Nur Anis Suraya Sulaiman, baru berusia 25 tahun dan juga merupakan seorang pesakit kanser limfoma. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah. Kita nak berkongsi tentang topik hari ini. Tadi kita dah saksikan sedikit laporan berkenaan dengan kesuburan wanita dan pesakit kanser. Kita nak tahu sejauh mana golongan wanita yang mengidap kanser ini, adakah mereka boleh hamil? Bagaimana dari segi kesuburan wanita pesakit kanser, doktor? Okey. Wanita yang mempunyai kanser ini, kita kena tengok kanser jenis apa. Ya, dia ada dua kategori yang supaya senang kita fahamlah. Dia mempunyai kanser yang berkaitan dengan organ pembiakan wanita atau organ reproduktif, ataupun kanser jenis lain lah. Organ kanser darah ke kanser payudara. Jadi sekiranya kanser itu dikenal pasti waktu awal, kebanyakan wanita-wanita ini dapat menjalani rawatan yang boleh memberi keputusan yang baik dan memanjangkan jangka hayat mereka, dan ini memberi peluang untuk mereka berkeluarga. Dan dari sini bila mereka sampai ke tahap ini, ya, wanita-wanita muda ini, keinginan berkeluarga tu sebelum ini ialah sesuatu yang menjadi masalah. Tetapi dengan adanya teknologi-teknologi baru, kita mampu lebih kurang macam menyelamatkanlah, atau kita panggil mempreserve kesuburan yang wanita tersebut. Okey, dan kita nak tahu lebih lanjut sebenarnya mengenai kaedah-kaedah yang boleh diambil ataupun untuk membantu wanita-wanita yang mungkin menghadapi kanser dan takut akan bahawa boleh atau tidak saya hamil. Tetapi sebelum itu kita nak
kongsi mengenai kanser secara amnya, ya, mungkin Dr. Faizal boleh kongsikan. Kalau kita lihat laporan tadi, kanser antara punca ataupun penyumbang kepada kedua tertinggi, ya, di Malaysia, kematian di Malaysia, dan antara banyak-banyak kanser 10 kanser yang paling orang kata dikategorikan sebagai paling famous lah dalam kalangan mereka pengidap kanser ni, wanita yang dalam wanita mungkin kanser pangkal rahim, kanser payudara yang paling tertinggi. Mungkin doktor boleh ulas apa antara faktor ataupun apa yang menyebabkan kanser dalam wanita ni menjadi semakin tinggi semakin hari. Sebenarnya kalau kita tengok laporan MyScan ialah laporan yang G2 lah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, yang terbaru lah 2018 lah. So kita tengok kanser yang tertinggi adalah kanser payudara dan juga kanser pangkal rahim dan kanser kolon lah. Kenapa wanita menjadi kanser yang tertinggi? Sebabkan oleh kita mempunyai screening ataupun proses saringan awal yang kita boleh mengesan kanser tu pada peringkat awal. So apabila kita dapat mengesan kanser pada peringkat awal, jadi kita boleh mendiagnoskan dia dari peringkat awal dan jumlah diagnosis itu akan bertambah. Kalau kita tengok dari segi jumlah diagnosis, kita jangan takut, because kalau jumlah diagnosis kanser tu tinggi, maksudnya kita punya perawatan kesihatan tu sudah bertambah kualiti. Kita perlu melihat laporan MyScan dari segi survival rate. Berapakah kanser yang boleh survive walaupun dia tinggi. So kalau awak tengok laporan tadi, sebenarnya kalau kita mengamati laporan tersebut, kanser payudara walaupun tinggi, tapi survival rate pun sangat tinggi. Itu juga dengan kanser darah. Tinggi diagnosis dan juga tinggi survival rate. So bila kita dapati bahawa tinggi survival rate itu, maksudnya kita punya kemajuan kesihatan sudah tahap yang boleh dibanggakan. Cumanya bertitik tolak pada MyScan jugalah kita memperkenalkan rawatan onkofertility, di mana kita tahu kalau pesakit kanser itu, seperti kata Prof Kadir, kita mampu untuk memberi jangka hayat yang lebih tinggi ataupun dapat menjalani kehidupan seperti wanita biasa. So dia akan terfikir satu ketika nanti dia nak mempunyai anak dan berkeluarga. Justru kita kembali kepada quality of life ataupun kualiti kehidupan masyarakat tersebut. Ada pesakit saya sebelum saya berkecimpung dalam bidang ini, berumur 25 tahun, 24 tahun, kanser darah dan sebagainya, datang dengan simptom menopause sebab kesan daripada rawatan kemoterapi untuk membolehkan beliau hidup dengan sempurna menyebabkan kerosakan ovari. So kesan pada itu menyebabkan beliau terpaksa mendapat rawatan hormon terapi untuk membolehkan beliau berfungsi sebagai wanita. Tetapi dia bertanya juga kepada saya, doktor, saya dah dapat dengan ubat ini, bolehkah saya mengandung? Sebenarnya tidak, sebab mereka telah terlambat untuk ditemukan dengan rawatan onkofertility sebelum atau semasa membuat rawatan sakit kanser tersebutlah. Justru itu topik kita pada hari nak membincangkan bagaimana kalau kita boleh mengenal pasti golongan tersebut di awal ketika diagnosis tersebut ataupun semasa diagnosis, supaya kita mampu untuk memberi rawatan yang terbaik untuk menambahkan kesan kualiti dalam kehidupan mereka pada jangka masa akan datang. Ini yang sebenarnya kita nak sentuh juga bila kata kita nak mengenal pasti dari awal ini, kita nak kongsikan juga pengalaman daripada Anis sendiri. Dalam usia 25 tahun, bila agaknya Anis sendiri mengenal pasti sesuatu yang tidak memberi keselesaan pada diri, membuatkan Anis pergi membuat pemeriksaan dan mendapati ianya kanser limfoma? Pada awalnya saya start batuk bulan 2 hari tu. Lepas tu makin lama makin teruk lah. Tu yang saya decide untuk pergi buat scan. So bila buat scan dapat tahu yang ada something lah dekat saya punya paru-paru. So terus buat CT scan dekat Sunway, and then Sunway refer pada HUKM untuk buat pemeriksaan lanjut lah. Dari situ terus buat biopsi untuk and then dapat tahu yang saya kena Hodgkin lymphoma. So masa awal untuk buat scan tu, Dr. Faizal approach saya sebab doktor daripada Jabatan Hemato pun macam work together dengan Dr. Faizal untuk introduce this procedure pada saya lah. Pada awalnya agak reluctant lah sebab kita baru dapat tahu kita kena kanser kan. And then suddenly macam another procedure coming untuk kita. Tapi maaf kalau saya menyampuk, bila Anis sedar dalam tempoh usia yang masih muda, 25 tahun dapat kanser, ada tak terfikir nanti kalau dah berumah tangga risau, kalau boleh memberikan zuriat ataupun mempunyai cahaya mata sendiri, ada tak terfikir ketika itu? Actually masa tu saya tak tahu kesan kemo tu. So bila Dr. Faizal bagi tahu yang macam saya mungkin akan menopause umur yang seawal 30, so a bit shock lah buat saya. So
bila berbincang dengan family apa semua, that's why kita orang decide untuk proceed with the procedure lah. Okey, faham. Dan soalan yang Rina baru tanya kepada Anis, ya Prof, mungkin Prof boleh terangkan, ramai yang saya kira mesti ada persoalan ini. Bolehkah saya hamil kalau saya mengambil rawatan ataupun terapi yang tertentu itu? Dan ramai mungkin tak berani untuk mengambil rawatan itu sendiri. Mungkin Prof boleh kongsikan apa yang sebenarnya ataupun kesedaran yang sebagaimana sepatutnya ada pada seorang wanita yang mempunyai kanser supaya mereka tidak mempunyai pemahaman yang salah sebenarnya. Okey. Perkara yang penting, yang satu kita kena faham, bila wanita itu first time dapat berita dia kena kanser, memang is macam satu kejutan lah. Okey. Jadi walaupun ia satu kejutan, tapi apa yang kita perlu lakukan ialah kita approach wanita dan family wanita tersebut, menyatakan impact, potential impact rawatan tersebut pada masa depan. Okey. Pada awal-awal kebiasaannya lah, ini pun telah saya bincang dengan pakar-pakar onkofertility di luar negara, memang kebanyakannya akan susah nak menerima, tapi selepas mengambil beberapa ketika, bila berfikir panjang, kebanyakannya akan ingin mendapat rawatan tersebut. Okey. Dan biasanya rawatan yang kita tawarkan ada beberapa jenis, dan sebenarnya kita akan berbincang dengan doktor yang merawat kanser tersebut, kanser jenis apa, rawatan jenis apa, dan tahap mana atau berapa segera perlu diberi rawatan tersebut. So faktor-faktor ini menggunakan faktor-faktor ini baru kita akan berbincang dengan pesakit tersebut dan menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk menilai sama ada sesuai atau tidak sesuai untuk diberikan rawatan fertility preservasi. Okey. Dan kalau kita lihat sebenarnya apa yang disentuh oleh Prof tadi berkenaan dengan faktor-faktor kan, saya nak mengambil perhatian di sini. Bagaimana pula bagi mereka yang dari segi faktor usia dan dari segi kesuburan, kalau kita lihat kebanyakan golongan wanita ketika ini mungkin ramai yang mendirikan rumah tangga dalam usia yang lebih lewat dan banyak juga pesakit-pesakit kanser yang mengidap kanser ini dalam usia yang lewat juga. Adakah ini turut mengganggu kesuburan mereka? Ya. Suka saya tambah sikitlah yang Prof Kadir bagi tahu tentang kaedah dan cara-cara. On top of that yang mengenai usia juga. Kalau kita tengok kaedah dan juga usia memang memainkan peranan yang sangat tinggi lah. Untuk kes adik Anis, usia yang muda, memang kita akan mengatakan bahawa kaedah yang terbaik adalah ovarian tissue lah, berdasarkan kanser, kaedah rawatan dia dan juga usia beliau. Tapi kalau kita tengok pesakit kanser tersebut, misalnya pesakit kanser payudara dan usia 40 tahun kan. Jadi kalau kita melihat dengan usia, kita akan memberi kaedah lain daripada ovarian tissue ini, iaitu kita akan memberi kaedah kalau dia dah berkahwin, ialah embryo cryopreservation, iaitu pembekuan sejuk beku embryo yang melibatkan pencantuman sperm dan juga telur beliau. Tapi kalau masih belum berkahwin, kita boleh buat pembekuan telur sahaja, iaitu oocyte cryopreservation. So bila bermain dengan usia, kita nak secepat mungkin bila pesakit ini sudah bebas daripada kanser, atas nasihat pakar kanser yang merawat, membolehkan beliau untuk mengandung. Jadi kita sebagai pakar reproduktif and oncofertility ini akan berusaha secepat mungkin untuk memberi kebolehan untuk pesakit itu mengandung dengan kaedah in vitro fertilization ataupun bayi tabung uji lah. So kalau bercakap pasal usia, memang kita akan mengambil kira faktor-faktor jenis rawatan. Kalau macam muda, memang kita akan pergi kepada ovarian tissue ataupun pembekuan sejuk beku tisu. Sebab kalau kita buat pembekuan sejuk beku tisu, kita perlu masukkan balik tisu ke dalam tubuh beliau dan kita perlu stimulasi balik untuk mendapatkan telur. Jadi dia ada 2 proses ataupun 3 proses. Tapi kalau kita dah ambil betul-betul telur sahaja, kita boleh je satukan dengan sperm, jadikan baby terus dan masukkan terus baby ke dalam perut wanita tersebutlah. Dah kita panggil satu proses itu dah selesai. Kalau ovari ni 2 proses lagi kita perlu lalui. Menarik doktor kaitkan umur dan juga rawatan-rawatan yang ada di luar sana, dan apa yang Anis lakukan adalah rawatan pembekuan tisu ovari. Mungkin sebelum kita nak ketahui lebih lanjut mengenai rawatan itu sendiri, nak tanya Anis, sebelum Anis mengambil langkah untuk melalui rawatan ini, apa persiapan Anis sendiri? Persiapan dari segi mungkin mental ataupun Anis sendiri, sebab benda ni baru, nak dapatkan sokongan daripada keluarga. Sebab benda ni baru kan, so saya banyak refer pada Dr. Faizal lah. Pada awalnya macam saya fikir
ini ikhtiar saya lah untuk in future nanti kalau ada keluarga kan. Sebab macam Dr. Faizal kata, chances untuk saya pregnant tu boleh pergi ke 0%. So saya rasa macam bila bincang dengan family apa semua, kami semua fikir macam tak apalah, ini ikhtiar untuk kita fikir untuk masa depan. If let's say kalau ada berkeluarga macam tu lah. Ini adalah sebagai salah satu langkah yang diambil daripada awal lagi ya doktor. Mungkin kita nak tahu, kita sebut daripada tadi tentang pembekuan tisu ovary ini, gambaran penonton tu kurang jelas. Apa sebenarnya prosedur pembekuan tisu ovary ini? Okey. Pembekuan tisu ovary ini sebenarnya pada mulanya kita perlu lakukan pembedahan untuk mengeluarkan Anisnya ni. Ini sebenarnya prosedur apa tu? ini Yang dilakukan adalah pada Anis, prosedur yang disaksikan adalah prosedur di mana kita mengeluarkan salah satu daripada tisu ovary ataupun kilang telur sakit yang di sebelah kanan. Kita keluarkan menggunakan kaedah laparoskopi. Sejurus selepas kita keluarkan ovary ini, kita akan terus simpan dan terus bawa ke makmal untuk kita proseskan. Dalam proses ini kita akan kita panggil membelah tisu ovary ini kepada dua dan menipiskan untuk mendapat bahagian selaput luar di mana telur-telur yang kecil yang belum mula tumbuh terdapat, dan selepas kita pecahkan atau kita potongkan dalam cebisan-cebisan kecil lebih kurang 1 cm kubik, kami akan simpankan dalam tisu liquid nitrogen untuk dipreservasikan. Okey, baik. Dan mungkin doktor ataupun prof juga boleh kongsikan berapa lama tempoh yang diambil untuk proses ini sendiri, dan apa, mungkin ada yang bertanya, ada kesan sampingan ke kalau saya mengambil langkah untuk menjalani rawatan ini? Mungkin Dr. Faizal? Okey. Apa yang kita tengok di visual memang proses pembekuan tisu ovary. Kalau ikut proses itu sendiri, laparoskopik, pembedahan laparoskopik yang dibuat oleh pakar bedah tu, which is kita sendiri adalah dalam 30 minit. Untuk proses tisu ovary another 1 jam ke 2 jam lah, bergantung kepada complexity of the tissue. Sebab kita nak betul-betul nipis, senipis kulit bawang, bukan iman saja. Tisu ovary kena nipis supaya dia tidak mengganggu proses pembekuan. Kalau dia tebal sangat, kalau kita masuk ke dalam liquid nitrogen, dia akan menyebabkan crystallization atau menyebabkan kerosakan tisu. Justru kalau kita proses itu memang ambil agak masa dalam 1 atau 2 jam untuk prosesnya. Dan juga dari segi kesan sampingan, untuk laparoskopik, saya cakap dekat adik Anis, laparoskopik ni usually kita tidak ada apa-apa yang perlu kita khawatirkan sebab dia merupakan minor procedure lah, walaupun kita membuat pembedahan yang agak besar, tapi prosedur sangat ringkas. Dia akan ada kesan sampingan seperti pendarahan kecil, sakit dan juga luka dekat tempat pemotongan tersebut, jangkitan kuman yang biasalah. Tapi dari segi kekurangan hormon tu tidak berlaku kerana dalam ovary kita mempunyai 2 ovary. Kalau kita membuang 1 ovary pun masih ada 1 ovary yang masih lagi berfungsi. Akan tetapi pesakit kanser yang sedang melalui rawatan kemoterapi, mereka akan juga merasai kesan begitu seperti panas, rambut gugur. Itu memang disebabkan oleh ovary itu tengah terjejas fungsinya disebabkan oleh kemoterapi. Jadi kesan sampingan secara direct untuk kita buat proses tidak terasa lah. Dari segi penyimpanan pembukaan tisu ovary ini, berapa lama sebenarnya tempoh ia boleh disimpan? Okey. Kaedah yang kita guna adalah kaedah vertifikasi tisu daripada Jepun lah, yang mana kita bawa ke Malaysia kerana dia merupakan negara Asia yang mempelopori bidang onkofertility di Asia. So dari segi data yang kita ada ialah dalam 10 tahun ke 20 tahun sebenarnya. Sebab bila saya belajar di Jepun, dia memang ada bayi yang berumur 18 bulan yang melalui kaedah ini. So kalau kita cakap 20 tahun, bayi itu mungkin lepas 20 tahun dia dah boleh transfer lah. Sometimes dia dalam konteks ni memang data masih lagi dikumpul, tapi sejauh mana kita boleh nampak di negara Eropah, kadang-kadang 20 ke 25 tahun pun masih lagi mampu berfungsi. Cumanya problem yang kita dapati sekarang adalah pengumpulan data ketika kita mencairkan tisu tersebut dan masukkan balik kepada tubuh pesakit. Bagaimana penerimaan kembali tubuh terhadap tisu yang telah disejuk beku. So setakat ini dalam 30 ke 40%
kandungan yang boleh dihasilkan. Ini bagi kita sangat baik untuk pesakit kanser. Dan mungkin doktor atau Prof boleh terangkan, sekiranya seseorang itu sememangnya sudah ada kanser dan telah melalui kemoterapi ataupun rawatan radiation, bagaimana ataupun bolehkah mereka masih mengambil langkah untuk melakukan rawatan pembekuan tisu organ ni? Sekiranya mereka telah pun menjalani rawatan, kita biasanya tengok di tahap mana, berapa lama mereka telah selesai rawatan dan adakah fungsi pada ovary itu lagi. Tapi kebiasaannya kalau saya cakap pasal senario sekarang lah, kebanyakan pesakit yang saya jumpa di klinik kesuburan saya, pesakit kanser, semuanya telah selesai rawatan. Jadi dia memberi kesukaran kepada doktor yang merawat kerana fungsi kilang telur tu hampir tiada. Jadi bila sudah hampir tiada, mungkin sudah agak terlewat. Yang itu benda yang sangat penting yang saya ingin sampaikan sebenarnya ialah kesedaran itu sendiri. Pasal kalau kita tengok current situation, semua datang pada tahap yang terlambat dan kita ingin mempromot ni supaya sebelum menjalani rawatan yang boleh menjejaskan fungsi kilang telur itu, mereka berjumpa dengan doktor pakar atau mendapat rujukan supaya perkhidmatan ini dapat ditawarkan. Tapi ramai juga dalam kalangan penonton mungkin tertanya-tanya, kalau dah lihat ini sebagai salah satu peluang ataupun alternatif yang dapat memberi sinar harapan, tetapi dari segi kosnya juga, pasti ramai yang nak tahu, doktor. Okey. Bila kita memulakan perkhidmatan baru, seperti di Pusat Laboratorium Melaju kita di Universiti Kebangsaan Malaysia, kita tiada dana seperti dana yang boleh membantu pesakit. Justru apa yang kita lakukan sekarang adalah memberi kos yang sangat minimum yang kita perlukan untuk menjalankan perkhidmatan yang kita wawarkan inilah. So dari segi kos, memang directly kos adalah berdasarkan device ataupun benda yang kita bawa daripada Jepun, media yang penting. Nombor 2, selaput titanium untuk membekukan ovari, dan juga kos untuk liquid nitrogen untuk membekukan at least 5 ke 10 tahun tersebut. Total kos dalam RM5,350. Ya, bagi saya RM5,000 tu kalau kita nak shopping di Shopee tu pun kita rasa ni kan. So bagi saya memang kos ni bagi kita affordable. Tapi kebanyakan pesakit kita macam adik Ani sendiri merupakan pesakit yang belum mempunyai kerja, masih lagi pelajar. Jadi nombor 2, dia tidak ada mungkin insurans pun tidak akan cover sebab ini melibatkan kanser. So dari segi kos ni kita tahu memang datangnya daripada poket keluarga itu sendiri. Sejauh mana keluarga itu mampu untuk menanggung kos tersebut. Justru macam Prof Kadir cakap, salah satu sebab kenapa kita nak mempromosikan ialah untuk meminta sekurang-kurangnya ada badan-badan NGO seperti Magna dan sebagainya untuk melihat perkhidmatan ini sebagai perkhidmatan yang sangat penting. Baik. Dan sedikit pada Anis sendiri yang telah melalui prosedur ini, sememangnya ini mungkin satu sinar baru buat Anis. Mungkin Anis boleh kongsikan sedikit kepada mereka di luar sana yang mungkin ada fikiran untuk melalui prosedur ini tetapi tak berani sangat. Saya lebih kepada macam kita fikir ini satu ikhtiar untuk kita dapatkan orang panggil zuriat. Yes. Sebab macam mostly kalau orang cakap kalau kita kena kanser waktu muda ni, chances untuk orang berkahwin ke atau untuk dapat zuriat tu very low. So kita anggap ini ikhtiar and then tawakal pada Allah, and then prosedur yang dilakukan tu dilakukan oleh pakar kan. So kita orang kata put trust pada doktor and leave everything to Allah lah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, sedikit nasihat daripada Prof sendiri untuk penonton kita di luar sana berkenaan dengan apa yang kita bincangkan ini, mudah-mudahan dapat membuka mata mereka di luar sana. Okey. Nasihat saya ialah jika untuk pesakit yang baru dikenal pasti mengidap kanser, kita perlu think positif dan melihat masa hadapan lah. 5 years, 10 tahun, 20 tahun di down the line lah kita panggil. Dan apa kita punya vision, walaupun memang pada awalnya memang satu berita yang memang agak terperanjat ataupun mendukacitakan, tapi kita
harus membuat planning lah, kita katakan planning, dan tak perlu takut ataupun risau untuk mendapatkan rawatan baru kerana semua ini dilakukan oleh doktor pakar. Okey, baik. Saya kira apa yang dikongsikan oleh Anis, Profesor dan juga Doktor sebenarnya membuka mata penonton-penonton wanita hari ini, dan terima kasih kami nak ucapkan sekali lagi kepada Dr. Muhammad Faizal Ahmad, Profesor Madya Dr. Abdul Kadir dan juga Anis. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua dan kita lebih faham tentang kaedah pembukuan tisu ovary ini yang mampu memberi sinar baru kepada pesakit kanser yang ingin hamil. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.